Gravity Kita masuk gravity. Okay, so gravity ni Nanti boleh ambil gambar tak yang tu? yang mana? Yang detail tentang airbag. Sebab ni Okay, dalam nanti, buku teks. Form 4 tak ada. okay, boleh. Nanti Okay, minta thank you. admin tolong hantarkan. Okay. Okay, so untuk gravity kan. Okay, gravity ni dalam tajuk ni daya gravity. Gravitational force. Daya gravity. Object fall because they are pulled towards the earth by the force of gravity. Okay, so dia kata objek ni jatuh sebab ditarik oleh suatu daya, iaitu daya gravity dari bumi. So daya ni dia dikenali juga dengan tarikan gravity. So sebab tarikan gravity itulah semua objek terjatuh ke bawah, ke suatu daya. Okay, daya gravity. Okay, so the Earth's gravitational force tend to pull everything towards the center. Okay, maksudnya kan gravity tu kan, daya gravity tu dia akan tarik semua objek jatuh kan. Ditarik, objek tu ditarik ke mana? Ditarik ke center. Center ni pusat bumi. Okay, so free fall. Free fall ni sebenarnya dia jatuh bebas kan. Jatuh bebas. Jatuh bebas ni apa? Jatuh bebas ni dia jatuh dengan percuitan gravity sahaja. Maksudnya dia betul-betul jatuh dengan percuitan gravity sahaja. Maksudnya tak ada benda lain yang mempengaruhi dia jatuh tu. Macam tak ada rintangan udara yang tolong tak ada benda lain yang tolong dia jatuh. Maksudnya gravity je tarik dia. Faham tak? Tu maksud dia jatuh bebas. So jatuh bebas ni dia hanya berlaku dalam vacuum. Dia hanya berlaku dalam vacuum. Okay, so contoh dia a piece of paper kan. Okay, so selai kertas kita tak panggil dia jatuh bebas. Sebab kalau kita jatuhkan dia dekat ni kan. Macam kat depan korang tu, korang jatuhkan kertas. So kita tak panggil tu jatuh bebas sebab kertas ni dia ada luas permukaan. So bila ada luas permukaan, dia ada rintangan udara yang dia kena hadapi sebelum dia jatuh tu. So bila ada rintangan udara, kita tak panggil dia jatuh bebas. Sebab rintangan udara tu dia dah kacau dah percuitan gravity tu nak tarik kertas tu jatuh. So bukan percuitan gravity tu sajalah yang tarik kertas tu. Sebab tu kita tak panggil dia jatuh bebas. Okay. Ni kan, an object falls freely only in vacuum. So maksudnya dalam vacuum je benda ni boleh jatuh bebas. So sebab dalam vacuum ni tak ada rintangan udara. So maksudnya tak ada benda yang ganggu pergerakan objek tu jatuh ke bawah. Okay, so dalam vacuum tak kira objek yang ringan ataupun berat, dua-dua akan jatuh pada masa yang sama sebab dia ditarik oleh percuitan gravity. Faham? Okay. Okay, percuitan disebabkan oleh gravity. Acceleration due to gravity kan. Okay, object drop under the influence of the pull of gravity with constant acceleration. Okay, so maksud dia kata objek tu jatuh di bawah pengaruh tarikan gravity dengan percuitan yang constant, yang sama kan. Dia berterusan, constant. Yang sama, acceleration yang sama. Okay, so percuitan ni kita panggil dia percuitan gravity. Okay, so standard value untuk percuitan gravity ni dia sebenarnya 9.81. Tapi sebab kita kan nak kira dalam pengiraan, so kita fizik ni dia tak suka desimal-desimal banyak ni. Tak macam ADMAT. Okay, so kita pemudahkan dia. So G dia adalah 10. So mana-mana kalau dekat bumi
kalau soalan tu dia tak bagi pun G itu berapa, tapi kita dah tahu G tu adalah 10. Faham? Okay. Lepas tu ni dia kata magnitude pecutan tu dia depends pada kekuatan medan gravity. Okay, so medan gravity tu apa? Medan gravity tu ialah kawasan mana objek-objek yang berjisim ni dia akan mengalami daya gravity. Okay, tu definisi dia. Definisi medan gravity pun kena ingat. Sebab kita tak tahu definisi apa yang masuk dalam exam. So segala jenis definisi korang kena ingat. Okay, so ni definisi apa ni? Medan gravity. Apa dia? Kawasan di mana semua objek-objek yang berjisim akan mengalami daya gravity. Okay, dan ditarik ke pusat bumi. Macam tu. Okay, so apa ni, kekuatan medan gravity ni dia ditakrifkan oleh daya per unit per jisim kan, per jisim. Daya per jisim. Ni kekuatan medan gravity. So untuk unit kekuatan medan gravity ni dia Newton untuk F, jisim per kg. Okay, macam tu je. Okay, so next. Wait kan, berat. Okay, so berat ni apa? Berat ni ialah daya graviti yang bertindak ke atas sesuatu objek. Berat ni daya graviti yang bertindak ke atas sesuatu objek. Dia punya apa ni, dia punya formula dia W sama dengan mg. So unit dia adalah Newton. Newton, kenapa Newton? Sebab M tu kg kan. So G ni adalah ms negatif 2. So dia punya unit simple dia ialah N. W tu adalah N. Okay. So dia adalah vector quantity. Sebab apa? Sebab ni ada G, ms. Sebab G tu kan gravity ni kan dia ada apa ni, arahan. Vector quantity ni yang ada arahan. Negatif atau positif tu. Okay. Lepas tu comparison between weight and mass. Okay, so ni perbezaan antara jisim dengan berat. Jisim ni dia kuantiti jirim dalam sesuatu bahan. Jisim. Kita duk panggil berat-berat tu sebenarnya adalah jisim, bukan berat. Okay, kalau berat ni macam tadi kan, daya graviti yang bertindak ke atas sesuatu objek. Okay, so jisim ni dia tetap walaupun kat mana-mana, dekat bulan ke, dekat mari ke, dekat mana-mana, dalam toilet ke, semua sama jisim, tak berubah. 40 kilo, 40 kilo lah. Okay. Kalau berat ni dia berubah mengikut tempat. Okay. So kalau kat sini berapa? 50 kan? Kat sana mungkin 30, kat situ 20. Dekat bulan lain pula macam tu. Faham tak? Kalau berat ni dia berubah. Kalau jisim dia tetap walaupun kat mana-mana. Jisim skala dengan unit asas, kuantiti asas dengan kuantiti skala. Kalau weight ni, kalau berat, kuantiti vektor dengan kuantiti terbitan. Okay, so unit jisim tadi apa? kg kan? kg. Saya tinggal kat sini. kg. Okay. So berat Newton. So berbeza kan? Beza jisim dengan berat. Okay. So ni contoh yang free fall tadi. Contoh untuk jatuh bebas. Jatuh bebas ni, yang ni keadaan dia dalam vacuum kan. Okay. Dalam vacuum dulu. So dua-dua ni dia dilepaskan, dijatuhkan daripada tinggi yang sama. So shilling dengan feather kan. Yang ni ringan apa ni? Yang
feather ni ringan, shilling ni berat kan. Kalau kita tengok mestilah shilling tu akan jatuh dulu. Tapi sebab dia dalam vacuum, so dia jatuh bebas. Bila dia jatuh bebas, dua-dua ni akan jatuh pada masa yang sama sebab tak ada rintangan udara yang ganggu dia orang jatuh tu. Maksudnya hanya gravity, hanya dari gravity yang tarik dia orang. Sebab tu dia orang jatuh pada masa yang sama. Sebab dalam ni adalah vacuum, tak ada rintangan udara. So ni point dia. Kalau dia suruh terangkan, dalam exam dia suruh terangkan kenapa dua-dua ni jatuh pada masa yang sama. Macam tu lah kot soalan je kan. Okay, so cakaplah dalam ni tak ada udara, tak ada rintangan udara. Dalam ni tak ada rintangan udara, so dua-dua ni akan jatuh bebas. Jadi hanya dari gravity yang bertindak ke atas dua-dua objek ni. So sebab tu lah diorang jatuh pada masa yang sama. So kalau normal state ni kan dekat luar ni kan. Dekat macam tempat kita duduk sekarang ni. Sini dekat luar ni dia ada rintangan udara. So lah diorang tak jatuh pada masa yang sama. Sebab feather ni dia ada luas permukaan yang lagi besar daripada shilling. So maksudnya dia ada banyak lagi rintangan udara yang dia kena kena hadapi. Yang dia kena lalui sebelum dia jatuh kat bawah tu. Memang dua-dua ni ditarik oleh daya gravity, tapi feather ni dia kena dia kena lalu rintangan udara dulu baru dia boleh jatuh kat bawah. Macam tu. So ni point dia. Faham kan? Ada orang tak faham? Sebab dia ada satu faktor je kan. Faktor. Faktor dia sebab ada. Faham kan? Ada orang tak faham ke yang jatuh bebas tu? Okay, so kita move Okay, so kalau yang ni kalau yang ni dia guna shilling dengan feather kan. Kalau yang ni dia guna sfera. Tapi yang ni yang ni sfera kan. Okay, so kalau sfera dalam vacuum sorry. Terputus pula tadi. Okay, so yang ni dia guna sfera kan. Okay, so ni dalam vacuum. Dalam vacuum dua-dua ni, dua-dua akan jatuh dengan pecutan. So Sekejap. Okay, so jarak antara ni kan, jarak antara masa dia jatuh ni dia semakin jauh. So bila dia semakin jauh maksudnya dia tunjuk kat situ dia jatuh dengan pecutan. So so kalau yang ni, kalau untuk sfera ni, sfera dalam vacuum dia punya jatuh dengan velocity yang meningkat. Betul. Okay. Increasing velocity kan. Okay, so dia jatuh dengan pecutan tapi velocity yang meningkat. So bila velocity meningkat maksudnya dia ada pecutan lah kan. Okay. So kalau dekat normal state, normal state ni so kalau dekat normal state dua-dua akan jatuh dengan pecutan yang sama, tapi siapa yang jatuh dulu tu dia tengok ni light dengan heavy. So siapa heavy akan jatuh dulu, light akan jatuh lepas tu. Okay, macam tu je lah. Okay, so ni graph motion untuk free fall, object turn upward and fall, yang ni downward and fall. So untuk graph ni korang kena ingat dia punya bentuk graph sebab biasanya kalau bentuk graph ni dia keluar dekat objektif. So
korang kena perhati baik-baik. Kalau V melawan T macam mana untuk free fall, A melawan T macam mana untuk free fall. Okay, so kena tengok ni siapa melawan siapa, macam mana bentuk dia. Kalau graf macam tu je untuk objektif je biasanya. Okay, so ni untuk exercise. Exercise ni pun kita jawab 2 je. Lepas tu sambung dengan next tutor. Okay, so ni an object is falling through a vacuum. Which of the following quantities does not change? Okay, pecutan kan. Sebab pecutan dalam vacuum dia dua-dua ditarik oleh pecutan oleh daya graviti. So maksudnya dia orang jatuh tu dengan pecutan graviti. So maksudnya pecutan graviti kan 10. So pecutan dia tak berubah lah. Okay, so P jawapan dia. So question 2. Question 2 ni the gravitational acceleration of on the moon is about 6 times less. Okay, so pecutan graviti, dia cakap pecutan graviti dekat bulan adalah 6 kali lebih kurang daripada bumi. So kalau berat seorang angkasawan dekat bumi ialah 720. Okay, apakah G-SIM? Ni dia bagi berat. Berat dekat bumi. So dia nak G-SIM astronaut ni dekat bulan. Okay. So tengok Okay, so weight dia 720 Newton. Okay, so dia nak mass kan. Okay, so G dia adalah 10. Okay, so sekarang G-SIM kan dia tak berubah walaupun kat mana-mana. So kita boleh cari terus G-SIM ni berapa. So masukkan dalam formula W sama dengan mg. Okay, so W sama dengan 720. M tak tahu. G sama dengan 10. Okay, so alih-alih M dapat 720 kg. Jangan lupa. Okay. Lepas tu kita jawab. Okay, last question. Okay, question 3. Okay, question 3. Can it takes 2.0 second to fall to the ground? What is its speed? Okay, so yang ni dia bagi kita masa kan. T sama dengan 2 second untuk jatuh. Okay, lepas tu okay, so lepas tu dia nak speed masa apa ni, dia nak speed bila dia jatuh dekat ground kan. Okay, so speed tu kalau V lah kan. Okay, so kat sini kita boleh guna formula A sama dengan V tolak U per T. Formula pecutan. Sebab bila dia jatuh ke bawah tu mesti dia ada pecutan kan. Okay, so pecutan dia tu adalah pecutan graviti. Sebab dia tarik ke bawah. So maksudnya pecutan dia tu kita dah tahu. Pecutan dia adalah 10. V dia yang kita nak cari. U sama dengan 0. Sebab sebelum kokonat tu jatuh, dia statik dulu kan kat atas tu. Maksudnya dia tak jatuh lagi. So maksudnya dia kosong. Dia tak bergerak kat atas tu. So kosong velocity awal dia. So T dia adalah 2 second. So V sama dengan 20 amperes. Okay. Lepas tu untuk soalan B. Okay, so dia nak head kan. Okay, so untuk tinggi ni, korang boleh guna ni, apa ni, formula gerakan yang banyak-banyak tu. Yang
yang formula gerakan yang banyak macam S sama dengan UT tambah 1/2 AT kuasa 2 tu, yang tu. So kita guna yang tu, tapi kita kena ubah sendiri supaya mudah untuk mencari jawapan. Okay, so S ni sebab kita nak tinggi kan, so kita tukar. S tu jadi H. U dia kat atas. U tadi kita dapat kosong kan, so kosong. T tambah dengan 1/2. A tu adalah G sebab kat sini kita guna percutan graviti. T kuasa 2. Okay, so modified dia jadi 1/2 G T kuasa 2. Okay, so sekarang masukkan je dalam ni. Sebab kita nak H kan, kita nak tinggi dia. So masukkan H sama dengan 1/2 graviti 10. T dia adalah 2 kuasa 2. So nanti jawapan korang akan keluar macam ni. 20 meter. Okay. So sampai situ je lah. Nanti untuk topik seterusnya next kita akan sambung. So ada orang tak faham tajuk graviti?